Pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita merenung ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan menjelaskan kepada petunjuk dan membezakan antara hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini. Di dalam ayat ini berkenaan dengan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Persoalan sekarang, kenapa Allah Subhanahu wa taala turun Al-Quran di bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan merupakan bulan yang begitu banyak keberkatan, begitu banyak rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang begitu banyak keistimewaan, fadilat dan sebagainya yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Al-Quran di dalamnya terdapat berbagai-bagai hukum, berbagai-bagai cerita, dan di sana ada ayat ijmal dan juga ayat tafsir. Maka antara hukum yang terdapat dalam Al-Quran ialah berkenaan dengan berzina, hukuman bagi orang berzina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki hendaklah dirotang satu kali rotang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum berzina. Siapa sahaja berzina, tak kira lah dia ada pangkat ke tak ada pangkat ke, tak ada beza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku hari ini, orang biasa kena hukuman, orang yang ada pangkat tidak dihukum, bahkan dilepas begitu sahaja. Walaupun terlepas di dunia, mereka tidak akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dalam ayat ni Allah SWT menjelaskan kena 100 kali rotan bagi yang berzina. Jadi hukuman ini kepada yang belum berkahwin. Adapun hukuman yang sudah berkahwin, maknanya muhsin, maka hendaklah direjam. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjamuhuma nakalam minallah. Penzina lelaki dan penzina perempuan hendaklah direjam mereka keduanya sebagai hukuman daripada Allah Ta'ala, cegahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ni jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh rejam bagi penzina yang sudah berkahwin. Apa beza antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua? Ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh rotang 100 kali rotang. Adapun ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh rejam. Apa hikmah dia? Antara hikmahnya ialah orang yang belum berkahwin, apabila dia berzina, apabila dia rotang, maka darah dia aktif balik, molek balik. Kerana darah membawa penyakit. Bila dia rotang, sembuh balik penyakit dia. Itu hikmah ni. Adapun orang yang sudah berkahwin, apabila dia melakukan zina, maka rotanglah. Berapa kali rotang pun tak jadi apa dah. Darah dia dah rosak dah. Maka dia rejam. Itu hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada hukum lain, iaitulah hukum mencuri. Siapa yang mencuri kena potong tangan. Siapa sahaja yang mencuri, nama dia orang Islam,
Tak kira lah dia ada orang pangkat ke, tak ada pangkat ke, orang biasa, orang miskin ke, orang kaya ke, tak kira. Apabila sabit hukuman dia, siapa hak potong tangan, kena potong tangan. Tak kira siapa dia. Sehingga Rasulullah SAW sendiri pun menjelaskan, kalau sekiranya anakku Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangannya. Ini keadilan Islam sebenarnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hukum bagi siapa yang mencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakala al-ayah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang curi lelaki dan orang curi perempuan hendaklah dipotong tangan kedua. Dalam ayat ini jelas pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala suruh potong tangan orang yang mencuri apabila siapa hak dia. Bukan semua orang curi yang potong tangan. Tidak. Apabila siapa hak dia, maka dipotong tangan. Kalau sabit kesalahan dia. Maka di sana ada hukum yang melibatkan menutup aurat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Maka perempuan-perempuan muslimat hendaklah menutup aurat mereka kecuali apa yang zahir sahaja. Maka ulama menjelaskan yang zahir itu ialah wajah dia dan dua tapak tangan. Pada hari ini ramai muslimat kita, ramai orang Islam hari ini tidak sedar tentang hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya mereka akur, mereka terima hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka memilih apa yang dibuat oleh barat, orang barat. Kerana sebenarnya mereka telah dipedaya oleh iblis, oleh hawa nafsu. Maka sepatutnya lah mereka perlu sedar Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan orang beriman berpuasa bulan Ramadan untuk mendidik jiwa manusia, untuk mendidik jiwa manusia, untuk menjernihkan balik hati-hati yang kotor. Antara sebab mereka mendedahkan aurat, antara sebab mereka berzina, antara sebab mereka mencuri. Kerana apa? Kerana hati mereka kotor. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya qalb." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah kamu, di dalam jasad manusia itu ada seketul daging. Apabila baik daging itu, baiklah seluruhnya. Apabila rosak daging itu, maka rosaklah semua." Maka Nabi menjawab, itulah hati. Jelas di sini Nabi SAW mengatakan bahawa apabila hati itu bersih, maka bersihlah anggota dia. Kemaluan dia tidak berzina, mata dia tidak melihat perkara yang tidak baik, mulut dia bercakap dengan percakapan yang baik, tangan dia tidak mencuri, kaki dia tidak pergi pada maksiat. Adapun apabila hati dia kotor, maka menyebabkan dia melihat perkara yang haram, dia bercakap percakapan yang haram, dia mengambil barang yang haram, dan dia pergi ke tempat-tempat yang haram. Maka kemaluan dia menggunakan pada tempat yang haram. Ini jelas kepada kita. Punca sebenarnya maksiat yang berlaku pada hari ini kerana apa? Kerana hati manusia kotor. Sebab apa kotor? Kerana tidak belajar agama, kerana tidak berzikir, kerana tidak membaca Al-Quran, kerana tidak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu membaca Al-Quran, maka bersih hati dia. Apabila mereka berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersih juga hati dia. Begitulah juga beristighfar, bertahmid dan sebagainya, boleh membersihkan hati yang kotor. Jelas kepada kita pada bulan Ramadan, marilah sama-sama kita mengambil peluang keemasan ini untuk kita membanyakkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah 4 peluang, 4 perkara. Di bulan Ramadan hendaklah melakukan 4 perkara. Ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum datang bulan Ramadan.
Yang pertamanya ialah mengucap dengan syahadat. Asy-syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana sabda Nabi SAW, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Banyak bertahlil kepada Allah SWT. Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang pertama yang disuruh oleh Nabi SAW. Yang kedua ialah Nabi SAW suruh kita banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kerana pada pertengahan bulan Ramadan merupakan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya banyaklah lafaz-lafaz yang kita kemukakan pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini merupakan penghulu istighfar, dan di sana ada lagi lafaz-lafaz yang lain, antaranya astaghfirullahalazim zal jalali wal ikram min jami'idz dzunubi wal atham. Ya Allah, aku minta ampun padamu wahai Tuhan, zat yang punya kemuliaan, daripada segala dosa yang aku lakukan. Banyak lagi lafaz-lafaz yang lain, kita boleh tengok dalam surat dan sebagainya. Maka yang terakhirnya, pada bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita berlumba mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala menyediakan syurga luahnya langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu dan bersegeralah kamu kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh kita bersegera, jangan lambat. Dalam bab buat maksiat cepat pula. Dalam bab melihat perkara yang haram cepat je. Tak tangguh-tangguh. Bab pergi tempat yang tidak baik, tak ada tangguh-tangguh. Tapi dalam bab nak bertaubat daripada buat dosa, lambat. Maka Allah Ta'ala, dalam ayatnya Allah Ta'ala suruh cepat-cepat. Kerana dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut, dosa manusia si Allah Ta'ala sangat busuk. Sangat busuk. Tak tahu busuk lagu mananya. Sangat busuk. Maka Allah Ta'ala membuka peluang bertaubat supaya hilang daripada busuk dan sebagainya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, bersegeralah kamu bertaubat, ngampunan Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala menyediakan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk lil muttaqin. Adapun hakikat berpuasa ialah dapat menahan diri daripada lapar dan dahaga, dan juga dapat menahan diri daripada segala perkara yang haram, termasuklah melihat perkara yang haram, membuat perkara yang haram, dan sebagainya lah. Apa-apa yang perlu kita buat di bulan Ramadan.